Kita pun tahu dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM yang dah lama dimuzakarahkan, antara ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng ialah adanya unsur melihat Nabi secara sedar. Tak kira lah ajaran apa pun. Bila mana dia dakwa dia boleh buat benda tu dan ada benda tu, maka kita kena hati-hati. Imam Al-Ghazali, perenggan yang seterusnya, juga tidak selamat daripada kritikan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi mengkritik beliau bukan kerana mengarang kitab Ihya Ulumuddin, tetapi kerana beliau memenuhkan kitab tersebut dengan hadis-hadis batil dan dhaif, dan beliau gagal mengenal pasti kebatilan hadis-hadis tersebut. Antara jasa besar Ibn Jauzi terhadap buku Ihya Ulumuddin yang Imam Ghazali tulis ialah dia saring semua hadis-hadis yang ada dalam tu, sehingga dia tulis satu buku lain yang ni lebih bersih, nama dia Minhajul Qasidin. Yang ni Ibn Jauzi tulis. Khidmat Ibn Jauzi kepada Imam Al-Ghazali. Dia tak setuju dengan Imam Ghazali, tapi dia hormat keilmuan kawan ni. Dia keluarkan hadis-hadis palsu yang tak betul, yang dijadikan sandaran oleh Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin. Tapi kalau orang yang baca Ihya Ulumuddin, dia akan tahu pada muqaddimah lagi Imam Al-Ghazali sebut, dia kata bida'ati fil hadis muzjah, bekalan aku dalam ilmu hadis sikit kurang. Maknanya dia cuba nak isyaratkan dalam buku yang aku tulis ni, Ihya Ulumuddin ni, kamu akan jumpa hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif ataupun mungkar. Jadi orang yang datang kemudian ni memikul tanggungjawab untuk mengenal pasti hadis tu. Ada ramai tokoh ulama yang berkhidmat pada kitab Ihya Ulumuddin. Antaranya ialah Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia ada tulis satu kitab, nama dia Al-Asfar fi Hamlil Asfar min Takhriji Ihya Ulumuddin. Lembaran-lembaran yang boleh dibawa dalam permusafiran pada penerangan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Tu dia tulis. Ataupun orang lebih kenal dengan kitab Asfar Al-Iraqi, orang sebut. Al-Hafiz Iraqi ni dia datang 200 tahun selepas Imam Al-Ghazali. Sama jugalah dengan Imam Ibn Jauzi pun 100 tahun lebih. Maknanya buku tu dah berkembang ke merata pelusuk orang guna. Lepas daripada Ibn Jauzi, dia buat penelitian terhadap buku Ihya, dia pun tulis kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ni lebih kurang 2 jilid ataupun 3 jilid terbitan sekarang. Datang pula ulama selepas daripada Imam Al-Ghazali, selepas pada Imam Ibn Jauzi ni, nama dia Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia tulis Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang ni lagi ringkas, sejilid je buku dia, tapi terjemahan dalam Indonesia cukup tebal. Saya ada dalam simpanan buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ni. Yang Arab tu nipis je, taklah nipis dalam 200 muka surat lebih. Yang terjemahan tu pergi sampai 700 muka surat ataupun 500 lebih. Terjemahan setakat ni yang ada Indonesia lah. Jadi kalau nak baca Ihya Ulumuddin tak mampu tebal, bacalah Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ni pun tokoh ulama yang dilahirkan daripada Baitul Maqdis, daripada Palestin. Okay. Jadi Ibn Jauzi dia tak setuju, dia kritik banyak buku Ihya Ulumuddin tu, hadis dalam Ihya Ulumuddin tu. Okay. Al-Ghazali juga membicarakan tentang kasyaf. Antara yang dia tak setuju ialah unsur kasyaf. Kasyaf yang dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ni ialah kasyaf boleh melihat Nabi secara sedar. Tengok Nabi datang secara yaqazah, istilah kita lah. Dan kasyaf yang kedua yang dibahaskan dalam buku Ihya Ulumuddin ni ialah dia buka kepada satu-satu orang tu, dia panggil futuhat. Dia boleh tengok kelakuan buruk orang yang dia sedang pandang tu. Yang ni kalau kita tengok dalam buku-buku yang dipelajari dalam pengajian tradisional di pondok-pondok, unsur ni kuat masuk.
Antaranya Tanbihul Ghafilin oleh Abul Laith As-Samarqandi. Ni di pondok-pondok memang ngaji pun. Sebahagian negeri dijadikan silibus kuliah maghrib pun. Dan juga dalam kitab Hikam Tuku Pula Manis, syarah kepada Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Hikam Tuku Pula Manis ni, Tuku Pula Manis yang Terengganu tu lah, dengan Tuku Paluh ni, Tuku Pula Manis ni dikatakan lebih banyak mencakap tentang bab tasawuf mukasyafah yang dalam. Sebab tu orang selalu bawa cerita, saya waktu sekolah menengah ni memang banyak belajar dengan cikgu-cikgu sekolah menengah kita ni, memang masuk aliran pondok di Terengganu. Jadi dia sekolah asrama ni, lepas pada belajar sekolah harian biasa dah habis kelas ni, malam yang duduk asrama ni akan ikut kuliah lah. Ustaz-ustaz situ akan mengajar kuliah. Antara yang kita belajar ialah Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum Zarnuji. Selain pada tu ialah Tanbihul Ghafilin oleh Abul Laith As-Samarqandi, dan beberapa kitab-kitab Jawi lain lah. Munatul Musalli tu memang confirm lah belajar. Yang tu kira kitab yang mesti dipelajari lah. Kalau orang yang duduk dalam pengajian agama di Pantai Timur ni, saya kira Pantai Timur secara umum, seluruhannya, Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang ke, memang belajar buku-buku ni, pondok-pondok di sana. Antara karamah yang selalu dinisbahkan kepada Tok Guru Pula Manis ni ialah dia pernah tak naik satu papan tangga di satu rumah orang. Ada orang ajak dia makan kenduri, dia langkah papan tu. Biasa orang naik ikut step lah. Satu papan ni dia langkah. Tuan rumah pun tanya, kenapa tuan guru tak pijak papan tu? Dia kata papan ni bagi tahu hang curi papan ni. Papan tu bercakap dengan Tok Guru Pula Manis, dia kata tuan rumah ni yang ni tak beli, papan ni yang ni curi. Kasyaf tu lah yang dikejar oleh sebahagian peminat pada tarikat. Kasyaf ni macam ni. Tak tahulah betul ke tak cerita tu dinisbahkan kepada Tok Guru Pula Manis, tapi orang bila dengar dia macam takjub. Oh hebat lah. Tahu pokok pisang ni curi tak curi, rambutan ni curi tak curi, boleh dapat ilmu tu senang kerja kita. Sebab nak tahu siapa pencuri sebenar. Dia nak kasyaf jenis macam tu. Tak mustahak pun. Benda ni tak mustahak pun. Tapi ini antara cerita-cerita yang selalu akan diselit, disisipkan untuk menunjukkan dan justify kata kasyaf tu ada dalam agama ni ataupun diterima. Okay. Jadi Imam Al-Ghazali memang dalam kitab dia, antara kitab-kitab lain yang dipelajari juga ialah Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali juga tulis Bidayatul Hidayah ni, pengajian pondok ada. Pun dia justify tentang bolehnya berlaku kasyaf. Tapi kasyaf yang dibincang situ ialah kasyaf boleh melihat Nabi secara sedar. Kita pun tahu dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Jakim yang dah lama dimuzakarahkan, antara ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng ialah adanya unsur melihat Nabi secara sedar. Tak kira lah ajaran apa pun, bila mana dia dakwa dia boleh buat benda tu dan ada benda tu, maka kita kena hati-hati. Ia dibimbangi termasuk dalam kelompok yang dakwa sahaja, ianya bukan hakikat dan kebenaran. Walaupun kita tahu memang Imam As-Suyuti pun antara orang yang cuba cari dalil untuk kata benda tu boleh. Imam As-Suyuti ni memang antara tokoh dalam mazhab Syafi'i yang cuba juga untuk justify kata melihat Nabi secara jaga ni valid, boleh berlaku. Tapi tak ramai tokoh ulama yang sebut. Dalam mimpi jumhur menyebutkan boleh, tapi secara jaga ianya sangat-sangat bahaya jika sekiranya dibuka kepada awam ataupun diterima dan dipercayai sebagai salah satu benda yang memang ada. Termasuk jugalah isu hidupnya Nabi Khidir alaihissalam pun sendiri.